Al-Quran bukan sekadar sebuah buku. Ia adalah mukjizat yang hidup, diturunkan kepada Nabi Muhammad, selawat dan satas baginda, lebih 14 abad yang lalu. Di suatu masa dan tempat di mana celik huruf jarang berlaku, mesej ini telah merentasi benua dan generasi, namun kekal tidak berubah. Pemeliharaannya itu sendiri adalah satu mukjizat, janji daripada Allah untuk melindungi wahyu terakhirnya. Tidak seperti mukjizat-mukjizat masa lalu, mukjizat Al-Quran terletak pada bahasa, kebijaksanaan, dan pengetahuannya. Ia menggerakkan hati, mencabar minda, dan membimbing kehidupan. Kefasihan dan pandangannya telah menginspirasi tangisan dan renungan selama berabad-abad. Al-Quran menyentuh setiap aspek kehidupan untuk semua manusia di setiap zaman, termasuk kita hari ini. Ia mencabar manusia, hasilkan sesuatu yang serupa dengannya. Tiada siapa yang berjaya. Keindahannya terletak pada struktur, makna, dan lapisan kebijaksanaannya, sebuah karya sastra agung di luar kemampuan manusia. Kuasa Al-Quran terletak pada kebenarannya yang jelas, bergema jauh di dalam diri. Semasa kita meneroka mukjizat-mukjizat numerikalnya, ingatlah kita bukan sekadar melihat nombor, tetapi pada lapisan kesempurnaannya yang lain. Al-Quran adalah lautan ilmu. Setiap penemuan adalah hadiah untuk menguatkan iman kita. Mari kita dekati perjalanan ini dengan rendah diri dan hati yang terbuka. Bersedia untuk kagum. Kita berdiri di pantai menyaksikan kedalaman mukjizatnya. Setiap pemahaman baru adalah peluang untuk berhubung dengan Dia yang menurunkannya. Ini lebih daripada pembelajaran. Ia adalah peluang untuk mendalami iman kita. Mari kita mulakan. Apa itu Ijaz Adadi? Ringkasnya, ia adalah kajian tentang mukjizat numerikal Al-Quran. Al-Quran bukan sahaja indah dalam perkataan, ia tepat secara matematik. Ini bukan kepercayaan karut. Ia adalah tentang pola yang nyata dan boleh disahkan dalam teks. Sebagai contoh, perkataan tertentu dengan makna yang bertentangan muncul dengan bilangan kali yang sama. Susunan ayat dan surah adalah seimbang secara matematik, bukan rawak. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun sebagai tindak balas kepada peristiwa. Namun, susunan akhirnya mengandungi pola-pola yang rumit ini. Nabi, selawat dan salam ke atas baginda, adalah seorang yang tidak tahu membaca dan menulis. Baginda tidak menjejaki nombor-nombor ini. Keselarasan ini adalah tanda kepengarangan ilahi. Setiap perkataan, ayat, dan surah diletakkan dengan sempurna untuk suatu sebab. Struktur numerikal adalah bukti yang senyap dan objektif bagi mereka yang mencari bukti. Ia adalah mukjizat tersembunyi, menunggu mereka yang sanggup melihat lebih mendalam. Pertimbangkan dua konsep utama, al-dunia, dunia ini, dan al-akhirah, akhirat. Al-Quran menggesa kita untuk mengimbangi kehidupan duniawi kita dengan tumpuan kita kepada yang abadi. Hebatnya, kedua-dua perkataan ini muncul tepat 112 kali setiap satu dalam Al-Quran. Ini bukan kebetulan, ia adalah ketepatan ilahi. Al-Quran diturunkan selama berdekat-dekat, namun perkataan-perkataan ini seimbang dengan sempurna. Tiada manusia yang dapat mengatur ini merentasi ribuan ayat. Keseimbangan ini adalah peringatan matematik untuk menjaga kehidupan kita dalam keseimbangan. Struktur Al-Quran menguatkan mesej-mesejnya, mencerminkan keseimbangan yang ia seru kita. Pola ini meluas kepada pasangan perkataan lain, menunjukkan tema keseimbangan yang berulang. Penemuan sedemikian adalah tanda bagi mereka yang berfikir. Ia menunjuk kepada seorang pengarang yang tunggal, maha mengetahui. Mukjizat halus Al-Quran menguatkan iman bagi mereka yang memberi perhatian. Al-Quran menggambarkan perjuangan antara malaikat al-malaikah dan syaitan al-syayatin. Kedua-duanya disebut tepat 66 kali setiap satu lagi keseimbangan yang sempurna. Simetri numerikal ini mencerminkan perjuangan kosmik antara kebaikan dan kejahatan. Ia adalah tanda tangan ilahi yang halus secara matematik. Pasangan perkataan lain seperti hidup dan mati, manfaat dan kerosakan juga berkongsi keseimbangan ini. Pola sedemikian adalah di luar perancangan manusia, terutamanya sepanjang 23 tahun wahyu. Al-Quran menunjukkan mesejnya bukan sahaja dalam perkataan, tetapi dalam strukturnya sendiri. Bagi orang beriman, pola-pola ini adalah sumber ketenangan dan pengesahan. Kesempurnaan Al-Quran jelas pada setiap peringkat. Salah satu mukjizat numerikal yang paling mendalam berpusat pada nombor 19. Dalam surah Al-Mudaththir, Allah berfirman, di atasnya ada 19, merujuk kepada penjaga neraka. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, mengandungi tepat 19 huruf Arab.
Al-Quran mempunyai 11 surah, 19 kali 6. Wahyu pertama, 5 ayat surah Al-Alaq mempunyai 19 perkataan. Surah terakhir yang diturunkan, surah An-Nasr, juga mempunyai 19 perkataan. Ini bukan kebetulan, tetapi reka bentuk yang sengaja dan rumit. Nombor 19 bertindak sebagai tanda tangan ilahi pada permulaan dan akhir wahyu. Sistem matematik ini melindungi Al-Quran, sebarang perubahan akan mengganggu pola-pola tersebut. Ia adalah mukjizat yang sesuai untuk zaman yang didorong data kita. Mustahil untuk direka pada abad ke-7. Nombor 19 adalah sumber kepastian bagi mereka yang berfikir. Ia adalah bukti yang mengesahkan sendiri integriti Al-Quran. Struktur Al-Quran adalah sebuah karya agung reka bentuk dan keseimbangan. Perkataan hari muncul 365 kali, menyamai bilangan hari dalam setahun. Bulan Syahr muncul 12 kali, lelaki dan wanita masing-masing muncul 24 kali. Solat salah muncul 5 kali, mencerminkan solat harian. Nombor 7 adalah menonjol. Al-Fatihah mempunyai 7 ayat, langit ada 7, dan ritual utama dalam Islam berkisar pada 7. Ini bukan kebetulan rawak, tetapi pola yang disengajakan. Struktur Al-Quran menghubungkan teks dengan amalan iman. Kerumitan sedemikian yang diturunkan selama 23 tahun adalah di luar kemampuan manusia. Keharmonian matematik Al-Quran adalah hujah senyap untuk asal-usul ilahinya. Tiada manusia, terutamanya pada abad ke-7, yang dapat mengatur ini. Struktur Al-Quran adalah keajaiban untuk kita renungkan. Ia adalah bukti yang melampaui bahasa dan masa. Mukjizat ada dalam butiran. Allah berjanji dalam surah Al-Hijr untuk melindungi Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Selama lebih 1400 tahun, janji ini telah terbukti benar. Al-Quran kekal tidak berubah. Struktur numerikal bertindak sebagai sistem keselamatan. Sebarang perubahan mengganggu pelbagai pola. Buang satu perkataan dan keseimbangan hilang. Tambah satu huruf dan kodnya rosak. Matriks matematik ini menjadikan Al-Quran kalis gangguan. Dalam zaman sains dan data kita, ini adalah mukjizat yang sesuai untuk minda moden. Mukjizat numerikal adalah objektif dan boleh disahkan. Sesiapa sahaja boleh mengira dan melihat. Ini menguatkan iman dan menawarkan bukti yang meyakinkan kepada orang yang ragu-ragu. Pemeliharaan Al-Quran bukan sekadar dakwaan, ia adalah realiti. Disahkan oleh strukturnya. Perlindungan Allah adalah sempurna dan mutlak. Kajian ijaz adadi telah direvolusikan oleh teknologi. Komputer membolehkan ulama mengimbas Al-Quran untuk pola dan hubungan dalam beberapa saat. Dr. Rashad Khalifa mempelopori analisis komputer struktur numerikal Al-Quran, terutamanya nombor 19. Karyanya, walaupun kontroversi di beberapa bahagian, menginspirasi minat global terhadap mukjizat matematik Al-Quran. Ulama seperti Dr. Bassam Jarrar telah mengembangkan penyelidikan ini, mendedahkan lebih banyak pola. Hari ini, sesiapa sahaja boleh menggunakan laman web dan aplikasi untuk meneroka mukjizat ini sendiri. Kebolehcapaian digital ini menjemput semua orang untuk melibatkan diri dengan Al-Quran secara analitikal. Ia menggalakkan penyelidikan, penemuan, dan hubungan yang lebih mendalam dengan teks. Lautan ilmu Al-Quran kini terbuka untuk semua. Iman dan akal bertemu dalam era penerokaan baru ini. Kita baru sahaja menyentuh permukaan mukjizat numerikal Al-Quran. Pola-pola ini bukan perkara remeh. Ia adalah tanda-tanda dari Allah, mengundang renungan. Ketepatan senyap mereka seharusnya menginspirasi kita untuk membaca, mengkaji, dan merenung Al-Quran dengan lebih mendalam. Jika Allah meletakkan ketepatan sedemikian dalam struktur, bayangkan kebijaksanaan dalam mesejnya. Sahkan penemuan ini sendiri. Gunakan alat carian, kira perkataan, teroka pola-pola tersebut. Penemuan pribadi menguatkan iman dan mengubah pengetahuan menjadi keyakinan. Kongsi mukjizat ini dengan orang lain. Bincangkan makna dan kesannya. Melibatkan diri dengan tanda-tanda ini mendalami penghargaan kita terhadap Al-Quran. Mukjizat numerikal adalah peringatan tentang sumber ilahi Al-Quran. Ia menarik akal, mengesahkan iman, dan memenuhi hati dengan kekaguman. Biarkan ini menjadi titik permula Anda, gerbang kepada hubungan yang lebih mendalam dengan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat dan panduan utama bagi seluruh umat manusia. Mulakan perjalanan Anda hari ini. Pengenalan bahagian 5, Ijaz Adadi, Keajaiban Al-Quran. Bahagian 5, Ijaz Adadi, Keajaiban daripada konsep buku Keajaiban Al-Quran,
Mukjizat ilahi dalam 50 bab meneroka keajaiban numerik Al-Quran yang menunjukkan ketepatan matematik dan simetri dalam struktur, perkataan dan ayat-ayatnya, membuktikan ketuhanannya melalui ijaz adadi, keajaiban angka. Diturunkan lebih 1400 tahun lalu kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran mengandungi pola-pola angka yang tidak mungkin dicipta oleh manusia pada zaman tanpa teknologi pengiraan moden, seperti pengulangan perkataan tertentu dengan bilangan yang seimbang dan hubungan matematik antara surah dan ayat. Bahagian ini menyerlahkan bagaimana keajaiban angka ini menjadi bukti ketelitian ilahi, mengukuhkan iman melalui penemuan yang memukau akal. Dalam entry block ini, kami memperkenalkan bahagian 5, merangkumi tema utama dan bab-babnya, mengajak pembaca menghargai mukjizat numerik Al-Quran. Ijaz adadi merujuk kepada keajaiban Al-Quran yang terletak pada pola angka, seperti bilangan pengulangan perkataan, simetri dalam bilangan ayat, dan hubungan matematik yang konsisten. Bahagian 5 merangkumi bab-bab yang menumpukan pada aspek ini. Bab 51, pengulangan perkataan dunia dan akhirat, mengkaji bagaimana perkataan dunia dan akhirah muncul 112 kali setiap satu, menunjukkan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Bab 52, simetri bilangan malaikat dan syaitan, meneroka pengulangan perkataan malaikat dan syaitan sebanyak 68 kali setiap satu, mencerminkan pertentangan rohani. Bab 53, keajaiban angka 19 dalam Al-Quran, membaca surah Al-Mudaththir, Dobutibatu, yang dikaitkan dengan pola kelipatan 19 dalam struktur ayat tertentu. Bab 54, bilangan ayat dalam surah Al-Fatihah dan hubungannya meneliti 7 ayat Al-Fatihah sebagai asas angka solat. Bab 55, pengulangan perkataan rahmat dan azab, menganalisis keseimbangan antara rahmat dan azab untuk menyerlahkan sifat Allah yang maha pengasih lagi maha adil. Seterusnya, bab 56, simetri huruf muqatta'at, meneroka huruf-huruf misteri seperti alif lam mim dan hubungan angkanya dalam surah-surah. Bab 57, bilangan surah dan ayat dalam Al-Quran, mengkaji 118 surah dan 6236 ayat, serta pola matematik seperti jumlah ayat genap dan ganjil. Bab 58, keajaiban nisbah emas dalam struktur Al-Quran, melihat kemungkinan hubungan nisbah emas, 11, dalam bilangan ayat atau perkataan tertentu. Bab 59, pengulangan perkataan hari dan malam, menyerlahkan perkataan yaum, hari, muncul 365 kali, selari dengan bilangan hari dalam setahun solar. Bab 60, keseimbangan numerik dalam kisah-kisah Al-Quran, menganalisis bilangan pengulangan nama-nama Nabi seperti Musa dan Isa, menunjukkan ketelitian naratif. Bab-bab ini menunjukkan bagaimana Al-Quran menyusun maklumat dengan ketepatan yang luar biasa, menarik minat saintis dan cendekiawan moden. Keajaiban numerik Al-Quran terletak pada ketepatannya yang tidak boleh ditiru, walaupun diturunkan dalam konteks masyarakat Arab yang tidak mempunyai alat pengiraan canggih. Seperti dinyatakan dalam surah Al-Hijr, 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya. Pola-pola angka ini adalah bukti pemeliharaan ilahi. Bahagian 5, bukan sahaja membuktikan kebenaran Al-Quran, tetapi juga mengajak umat Islam dan penyelidik untuk mendalami teks suci ini dengan rasa kagum terhadap ketelitiannya. Kajian oleh sarjana seperti Dr. Rashad Khalifa tentang angka 19 dan Dr. Bassam Jarar menunjukkan minat global terhadap ijaz adadi, walaupun sesetengah aspek masih dibincangkan. Kami menjemput pembaca untuk meneroka bab-bab ini dan merenung keajaiban angka yang mengukuhkan keimanan. Kami menggalakkan pembaca untuk mengkaji ayat-ayat seperti surah Al-Mudaththir, 1, dan surah Al-Fatihah, serta menghitung pengulangan perkataan tertentu untuk menghargai jumlah angka ini. Bahagian 5 ialah jemputan untuk membaca Al-Quran sebagai karya ilahi yang sempurna dari segi matematik dan makna. Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen atau lihat laman web kami untuk sumber lanjut tentang amalan Al-Quran. Marilah kita bersama-sama meneroka keindahan angka yang ditawarkan oleh wahyu ilahi ini. Pengenalan bahagian 5, Ijazaiban numerik Al-Quran, edisi diperluas. Bahagian 5, Ijaz adadi, Ijaz Al-Quran, daripada konsep buku keajaiban Al-Quran. Mukjizat ilahi dalam 50 bab, meneroka keajaiban numerik Al-Quran yang menunjukkan ketepatan matematik, simetri, dan pola angka yang tidak mungkin dicipta oleh manusia, membuktikan ketuhanannya melalui ijaz adadi, keajaiban angka. Diturunkan lebih 1400 tahun lalu kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mengandungi struktur angka yang menakjubkan,
seperti pengulangan perkataan tertentu, bilangan ayat yang seimbang dan hubungan matematik yang konsisten, yang tidak dapat dihasilkan tanpa teknologi pengiraan moden pada zaman itu. Bahagian ini kini diperluas, merangkumi bab-bab tambahan untuk menyerlahkan pelbagai aspek ijaz adadi, mengukuhkan iman melalui bukti ketelitian ilahi. Dalam entry blok ini, kami memperkenalkan bahagian 5 yang diperluas, merangkumi tema utama dan 20 bab, mengajak pembaca menghargai mukjizat numerik Al-Quran. Ijaz adadi merujuk kepada keajaiban Al-Quran yang terletak pada pola angka, seperti pengulangan perkataan, ayat simetri, dan hubungan matematik yang menunjukkan ketepatan luar biasa. Bahagian 5 kini merangkumi 20 bab yang menumpukan pada aspek ini. Bab 51, pengulangan perkataan dunia dan akhirat, mengkaji perkataan dunia dan akhirah, yang muncul 115 kali setiap satu, mencerminkan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Bab 52, simetri bilangan malaikat dan syaitan, meneroka perkataan malaikat dan syaitan yang muncul 68 kali setiap satu, menerangkan perkara rohani. Bab 53, keajaiban angka 19 dalam Al-Quran, membaca surah Al-Mudaththir, tutuh Maplata Putiki 1, yang dikaitkan dengan pola kelipatan 19 dalam struktur ayat. Bab 54, bilangan ayat dalam surah Al-Fatihah dan hubungannya, meneliti 7 ayat Al-Fatihah sebagai asas angka solat. Bab 55, pengulangan perkataan rahmat dan azab, menganalisis keseimbangan antara rahmat 19 kali dan azab untuk menunjukkan sifat Allah yang maha pengasih lagi maha adil. Bab 56, simetri huruf muqatta'at, mengkaji huruf-huruf misteri seperti alif lam mim dan hubungan angkanya dalam 29 surah. Bab 57, bilangan surah dan ayat dalam Al-Quran, menganalisis 112 surah dan 626 ayat, serta pola genap dan ganjil ayat. Bab 58, keajaiban nisbah emas dalam struktur Al-Quran, melihat kemungkinan nisbah emas, dalam bilangan ayat atau perkataan. Bab 59, pengulangan perkataan hari dan malam, menyerlahkan perkataan yaum, hari, muncul 345 kali, selari dengan bilangan hari dalam setahun solar. Bab 60, keseimbangan numerik dalam kisah-kisah Al-Quran, mengkaji pengulangan nama-nama Nabi seperti Musa 136 kali dan Isa, menunjukkan ketelitian naratif. Bab-bab ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah teks yang tersusun dengan ketepatan matematik yang luar biasa. Untuk memperluaskan skop, kami menambah separuh bab lagi. Bab 61, pengulangan perkataan solat dan zakat, meneroka perkataan solat dan zakat, yang muncul dapat 2 kali setiap satu, menyelaraskan keseimbangan ibadat dan kebajikan sosial. Bab 62, simetri perkataan langit dan bumi, menganalisis langit dan bumi, yang muncul 2 dan 71 kali, dengan jumlah tertentu menunjukkan keseimbangan kosmik. Bab 63, keajaiban bilangan 7 dalam Al-Quran, mengkaji pola 7, seperti 7 langit, surah Al-Mulk 673, dan 7 ayat Al-Fatihah. Bab 64, pengulangan perkataan hidup dan mati, meneliti hidup dan mati, yang muncul 145 kali setiap satu, mencerminkan kitaran kehidupan. Bab 65, keseimbangan surah Makkiyah dan Madaniyah, mengkaji bilangan ayat dan tema dalam 86 surah Makkiyah dan 28 surah Madaniyah. Bab 66, keajaiban bilangan ayat dalam surah Al-Baqarah, meneroka 22486 ayat dalam surah terpanjang dan hubungan angkanya dengan tema-tema utama. Bab 67, pengulangan perkataan iman dan kufur, menganalisis iman dan kufur, untuk menunjukkan keseimbangan antara keimanan dan kekufuran. Bab 68, pola numerik dalam surah Al-Kahf, melihat simetri ayat dan kisah-kisah dalam surah-surah 10 ayat yang melindungi daripada fitnah Dajjal. Bab 69, keajaiban bilangan 99 dalam Asmaul Husna, mengkaji 99 nama Allah dan hubungan angkanya dalam ayat-ayat tertentu. Bab 70, pengulangan perkataan sabun dan sabin, meneroka perkataan 7 dan derivatifnya, yang muncul dalam konteks seperti 7 langit dan 7 pintu neraka. Bab-bab tambahan ini melengkapkan penerokaan ijadi, menunjukkan kerumitan struktur Al-Quran. Keajaiban numerik Al-Quran terletak pada ketepatannya yang tidak dapat ditiru, walaupun diturunkan dalam masyarakat Arab yang tidak mempunyai alat pengiraan canggih. Seperti dinyatakan dalam surah Al-Hijr 15, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Pola-pola ini adalah bukti pemeliharaan ilahi. Bahagian 5 yang diperluas ini mengajak umat Islam dan penyelidik untuk mendalami Al-Quran dengan rasa kagum terhadap ketelitian matematiknya.
Kajian oleh sarjana seperti Dr. Basam Jarar dan Dr. Adnan Rifai menyerlahkan minat global terhadap Ijaz Adadi, walaupun sesetengahnya masih dalam perbincangan. Kami menjemput pembaca untuk meneroka bab-bab ini dan merenung keajaiban angka yang mengesahkan Al-Quran sebagai wahyu ilahi. Kami menggalakkan pembaca untuk mengkaji ayat-ayat seperti Surah Al-Mudaththir, Juz 4, Tutiki Berzwasa, Al-Fatihah, dan Surah Al-Mulk, serta menghitung pengulangan perkataan tertentu untuk menghargai mukjizat ini. Bahagian 5 ialah jemputan untuk membaca Al-Quran sebagai karya ilahi yang sempurna dari segi matematik dan makna. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen atau lihat laman web kami untuk sumber lanjut tentang amalan Al-Quran. Marilah kita bersama-sama meneroka keindahan angka yang ditawarkan oleh wahyu ilahi ini. Pengenalan bahagian 5, Ijaz Adadi, Keajaiban Quran, 50 bab. Bahagian 5, Ijaz Adadi Numerik Al-Quran, daripada konsep buku keajaiban Al-Quran, mukjizat ilahi dalam 50 bab, meneroka keajaiban numerik Al-Quran secara menyeluruh sehingga 50 bab, menunjukkan ketepatan matematik, simetri, dan pola angka yang membuktikan ketuhanan Al-Quran melalui Ijaz Adadi, keajaiban numerik. Diturunkan lebih 1,400 tahun lalu kepada Nabi Muhammad. Al-Quran mengandungi struktur angka yang menakjubkan, seperti pengulangan perkataan, bilangan ayat yang seimbang, kira-kira huruf, dan hubungan matematik yang mustahil dihasilkan oleh manusia tanpa pengiraan moden. Bahagian ini kini diperluas kepada 50 bab, merangkumi pelbagai aspek Ijaz Adadi, daripada keseimbangan perkataan hingga pola kelipatan tertentu, mengukuhkan iman melalui bukti ketelitian ilahi. Dalam entry blog ini, kami memperkenalkan bahagian 5 dengan 50 bab, merangkumi tema utama dan penerokaan mendalam, mengajak pembaca menghargai mukjizat angka Al-Quran. Ijaz Adadi merujuk kepada keajaiban Al-Quran yang terletak pada pola angka yang menunjukkan ketepatan luar biasa dalam teks suci ini. Bahagian 5 dibahagikan kepada beberapa tema seperti pengulangan perkataan, simetri ayat, kiraan huruf, dan hubungan matematik. Berikut adalah senarai 50 bab. Bab 51, pengulangan perkataan dunia dan akhirat. Perkataan dunia dan akhirah muncul 112 kali setiap satu, mencerminkan keseimbangan duniawi dan ukhrawi. Bab 52, simetri bilangan malaikat dan syaitan. Perkataan malaikat dan syaitan muncul 68 kali setiap satu, menyerlahkan pertentangan rohani. Bab 53, keajaiban angka 19 dalam Al-Quran. Pola kelipatan 19 dalam surah Al-Mudaththir, Tutiki Lusapu, dan struktur ayat tertentu. Bab 54, bilang ayat dalam surah Al-Fatihah dan hubungannya. 7 ayat Al-Fatihah sebagai asas angka solat. Bab 55, pengulangan perkataan rahmat dan azab. Keseimbangan antara rahmat 118 kali dan azab menunjukkan sifat Allah Maha Pengasih lagi Maha Adil. Bab 56, simetri huruf muqatta'at, huruf seperti alif lam mim dalam 29 surah dan hubungan angkanya. Bab 57, bilangan surah dan ayat dalam Al-Quran. 112 surah dan 6236 ayat dengan pola genap dan ganjil. Bab 58, keajaiban nisbah emas dalam struktur Al-Quran. Kemungkinan nisbah emas di 12 dalam bilangan ayat atau perkataan. Bab 59, pengulangan perkataan hari dan malam. Yaum muncul 365 kali setiap hari dalam setahun solar. Bab 60, keseimbangan numerik dalam kisah-kisah Al-Quran. Pengulangan nama Nabi seperti Musa, Srerot 6 kali, dan Isa. Bab 61, pengulangan perkataan solat dan zakat. Solat dan zakat muncul 82 kali setiap satu, menekankan ibadat dan kebajikan. Bab 62, simetri perkataan langit dan bumi. Langit sama dengan keseimbangan kosmik. Bab 67, keajaiban bilangan 7 dalam Al-Quran. Pola 7, seperti 7 langit, putih. Bab 64, pengulangan perkataan hidup dan mati. Hidup dan mati, maut, muncul 105 kali setiap satu. Bab 65, keseimbangan surah Makkiyah dan Madaniyah. 86 surah Makkiyah dan 28 surah Madaniyah. Bab 66, keajaiban bilangan ayat dalam surah Al-Baqarah. 26 ayat dan hubungan angkanya. Bab 67, pengulangan perkataan iman dan kufur. Keseimbangan antara iman dan kufur. Bab 68, pola numerik dalam surah Al-Kahf, simetri dalam 110 ayat surah Al-Kahf. Bab 69, keajaiban bilangan 99 dalam Asmaul Husna, 99 nama Allah dan hubungan angkanya. Bab 70, pengulangan perkataan sabun dan sabin, pola 7 dalam 7 langit dan pintu neraka. Bab tambahan merangkumi 21. Bab 71, pengulangan perkataan air dan darat.
Air, ma dan daratan dalam keseimbangan kosmologi. Surah Al-An'am 6, 22, bab 72. Simetri ayat sajdah, 15 ayat sajdah dan penempatannya dalam Al-Quran. 23. Bilangan huruf dalam Bismillah, 19 huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim dan hubungan dengan angka-angka 19. 24. 24. Pengulangan perkataan Rasul. Nabi 25 kali dan Rasul 32 kali dalam konteks risalah. Bab 25. Keajaiban bilangan 12 dalam Al-Quran. 12 bulan surah At-Taubah 96 dan pola lain. 26. Bab 7. Keseimbangan perkataan jannah dan nar. Jannah, syurga, dan nar muncul setiap satu. 27. Pola numerik dalam surah Yasin, 83 ayat surah Yasin, dan simetri temannya. 28. Bab 78. Pengulangan perkataan taubat dan makfirah. Taubat dan makfirah dalam konteks rahmat. Bab 7. Simetri bilangan ayat dalam surah Ar-Rahman. 28 ayat dan pengulangan Fabiyai ala'i rabbikuma tukaziban. 30. Bab 80. Keajaiban kiraan huruf alif, bilangan huruf alif dalam surah tertentu. Bab 81. Pengulangan perkataan sabar dan syukur. Sabar dan syukur dalam keseimbangan rohani. 32. Bab 82. Pola kelipatan 3 dalam Al-Quran. Pola 3 seperti 3 golongan manusia, surah Al-Waqiah. Bab 43. Keseimbangan perkataan malam dan siang. Malam dan siang, nahar, muncul selama 2 kali setiap satu. 34. Bab 64. Bilangan ayat dalam surah Al-Ikhlas, 4 ayat dan hubungan dengan tauhid. 35. Bab ulangan perkataan hidayah dan dalal, hidayah 9 kali dan dalal 101 kali. 36. Simetri dalam surah Al-Mulk, 30 ayat dan keseimbangan tema kekuasaan Allah. Bab 87. Keajaiban bilangan 5 dalam solat, 5 waktu solat dan hubungan angkanya. 38. Bab 88. Pengulangan perkataan jihad dan kital. Jihad dan kital dalam konteks perjuangan. 39. Pola numerik dalam surah Al-Anfal, 25 ayat dan hubungan dengan perang Badar. Bab 10. Bab pemilu, keseimbangan perkataan akal dan qalb, akal dalam proses pemikiran. Bab 1. Bab 91. Pengulangan perkataan nur dan zulumat. Nur bab 3 kali dan zulumat 23 kali. Bab 22. Simetri bilangan ayat dalam surah Al-Nur, 64 ayat dan tema cahaya. Bab 3. Bab 93. Keajaiban bilangan 8 dalam syurga, 8 pintu syurga, hadis sahih Muslim. Bab 64. Bab 94. Pengulangan perkataan amanah dan khianah. Amanah dan khianah dalam etika. Bab 5. Bab 95. Pola numerik dalam surah Al-Zalzalah, 8 ayat dan keseimbangan tema kiamat. Bab 96. Keseimbangan perkataan halal dan haram dalam hukum syariat. Bab 97. Pengulangan perkataan kaum dan ummah, 383 kali dan ummah 51 kali. Bab 48. Simetri dalam surah Al-Syar, 8 ayat dan keseimbangan tema kesusahan kemudahan. Bab 9. Keajaiban kiraan huruf lam dalam surah Al-Baqarah, bilangan huruf lam dan pola lain. 50. Bab 100. Pengulangan perkataan Allah dan Rabb. Allah 298 kali dan Rabb 97 kali. Keajaiban angka ini menunjukkan ketepatan Al-Quran yang melampaui kemampuan manusia pada abad ke-7. Seperti dinyatakan dalam surah Al-Hijr 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Pola-pola ini adalah bukti pemeliharaan ilahi. Bab-bab ini merangkumi pengulangan perkataan, entah dunia dan akhirah, simetri ayat, cendath, surah Al-Kahf, kiraan huruf, alif, dan pola kelipatan. Bab 19:7. Semuanya menunjukkan struktur matematik yang sempurna. Kajian oleh sarjana seperti Dr. Basam Jarar, Dr. Adnan Rifai, dan Dr. Abdul Daim Al-Kahil telah menarik minat global terhadap ijaz adadi, walaupun sesetengah aspek masih dibincangkan kerana kerumitan pengiraan. Bahagian 5 yang diperluas ini mengajak umat Islam, penyelidik, dan peminat matematik untuk mendalami Al-Quran dengan rasa kagum terhadap ketelitiannya. Keajaiban ini bukan sahaja membuktikan ketuhanan Al-Quran, tetapi juga menunjukkan bahawa setiap perkataan, ayat, dan huruf disusun mengikut tujuan ilahi. Walaupun Al-Quran bukan teks matematik semata-mata, keselarasan pola angkanya dengan makna rohani menegaskan sifatnya sebagai mukjizat abadi. Kami menjemput pembaca untuk mengkaji ayat-ayat seperti surah Al-Mudaththir, 74-31, surah Al-Fatihah, dan surah Ar-Rahman, serta menghitung pola tertentu. Untuk menghargai nilai ini, kami menggalakkan pembaca untuk meneroka bab-bab ini melalui bacaan Al-Quran
dan rujukan seperti tafsir atau kajian ijaz adadi. Bahagian 5 adalah jemputan untuk membaca Al-Quran sebagai karya ilahi yang sempurna dari segi matematik, bahasa, dan makna. Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen atau lihat laman web kami untuk sumber lanjut tentang amalan Al-Quran. Marilah kita bersama-sama meneroka keindahan angka yang ditawarkan oleh wahyu ilahi ini. Pengenalan dan perincian bahagian 5. Ijaz adadi, keajaiban numerik Al-Quran, 50 bab. Bahagian 5, ijazaiban Al-Quran. Daripada keajaiban Al-Quran, mukjizat ilahi dalam 50 bab, menyajikan 50 bab 5 situ. Yang menyerlahkan keajaiban numerik Al-Quran, membuktikan ketuhanan teks suci ini melalui pola matematik, simetri, dan kiraan yang mustahil dicipta manusia pada abad ke-7. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran mengandungi struktur numerik seperti simetri surah, 118, Aqwa 1+115, kiraan huruf, EJ ini 555 huruf ayat berulang, dan hubungan dengan nombor perdana serta nisbah emas. Bahagian ini berpandu oleh kajian seperti www.qurancode.com, merangkumi pengulangan perkataan, simetri ayat, dan pola siklik, mengukuhkan iman melalui ketelitian ilahi. Berikut adalah perincian setiap bab. Bab 51, simetri 112. Surah Al-Quran. Al-Quran mempunyai 11 surah, yang boleh dipecahkan kepada 1, surah Al-Fatihah, kunci Al-Quran plus 11 surah lain, seperti dinyatakan dalam dokumen. Simetri ini mencerminkan struktur Al-Quran. Al-Fatihah sebagai panduan, diikuti mesej ilahi dalam 112 surah. Jumlah 116, wawa 57-2, dengan surah ke-57 sebagai median, menunjukkan keseimbangan matematik. Pola ini disokong oleh surah Al-Hijr, 15 mir, menegaskan pemeliharaan ilahi Al-Quran, membuktikan ketepatan yang melampaui kemampuan manusia. Bab 52, Nayat dan Simetri 76-22-29. Jumlah ayat Al-Quran ialah 6-22-6, seperti dicatat dalam dokumen, yang boleh dipecahkan kepada 7 ayat Al-Fatihah plus 6229 ayat lain. Angka 7, simbol kesempurnaan ilahi, muncul dalam Al-Fatihah, manakala 6229 menunjukkan keluasan mesej Al-Quran. Simetri ini dengan jumlah ayat Zoj 6726, jumlah nombor surah ganjil 6555 dalam dokumen menyerlahkan keseimbangan numerik. Pola ini mengesahkan ketelitian Al-Quran sebagai mukjizat matematik. Bab 53, keajaiban angka 29 dalam 7 ayat pertama dan terakhir. Dokumen menunjukkan 7 ayat pertama dan 7 ayat terakhir surah Al-Nas masing-masing mengandungi 29 perkataan. Angka 29, nombor perdana, mencerminkan ketepatan ilahi. Contohnya, Al-Fatihah 117 dan Al-Nas 196 dengan ayat pendek terakhir menunjukkan simetri perkataan. Pola ini mustahil dirancang tanpa teknologi modern, membuktikan Al-Quran sebagai wahyu ilahi, selari dengan surah Al-Mulk 623 tentang ketelitian ciptaan. Bab 54, 7 perkataan pertama dan terakhir, berjumlah 9 huruf. Dokumen mendedahkan 7 perkataan pertama Al-Fatihah 11 dan 7 perkataan terakhir Al-Nas 116, masing-masing mempunyai 29 huruf. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim hingga Alhamdu dan Min Syari hingga Wanas menghasilkan 29 huruf. Simetri ini, dengan 29 sebagai nombor perdana, menunjukkan ketepatan mikro Al-Quran. Mustahil dicipta oleh manusia abad ke-7, pola ini mengesahkan keajaiban numerik Al-Quran sebagai tanda ketuhanan. Bab 55, Surah Al-Hadid, dengan 29 ayat. Surah Al-Hadid, surah ke-57, mempunyai 29 ayat, dengan hasil darab 57-29, Lis 493, seperti dinyatakan dalam dokumen. Surah ini kekal di posisi ke-57 dalam jadwal hasil darab surah dan ayat, mencerminkan kestabilan seperti unsur besi dalam sains nuklear. Surah Al-Hadid, angka 1953 juga muncul dalam surah Al-Ala, bab 7-19, menunjukkan simetri unik. Pola ini membuktikan struktur ilahi Al-Quran. Bab 56, keajaiban nombor perdana 29. Dokumen menyerlahkan 29 sebagai nombor perdana ke-7 dengan jumlah digit perdana 29, 11. Ia muncul dalam 29 ayat Al-Hadid, 29 perkataan ayat pertama terakhir, dan 29 surah dengan huruf muqatta'at. Formula 29, Wamampo 7 plus 1 2 kuat plus mim kuat. Dokumen menunjukkan sifat matematiknya. Pola ini selari dengan surah Al-Mudaththir, 30, mengesahkan ketepatan numerik Al-Quran sebagai mukjizat. Bab 57, huruf muqatta'at dalam 29 surah. Huruf muqatta'at Alif Lam Mim muncul dalam 29 surah seperti surah Al-Baqarah hingga Al-Sajdah.
Dokumen mengaitkan 29 dengan pola perdana. Jumlah surah ini, iji 2, 3, 7, 10, 15, menunjukkan simetri numerik yang teratur. Mustahil dirancang tanpa perhitungan modern. Pola ini selari dengan surah Al-Syar 94 membuktikan Al-Quran sebagai teks ilahi dengan struktur matematik. Bab 58. Nisbah emas dalam Al-Quran. Dokumen menunjukkan nisbah huruf berulang, 4.85, huruf tidak berulang, 1.614. Hampir nisbah emas, fi ulah 1.6 Contohnya, jumlah nomor surah, dan ayat 236 menghasilkan perbezaan 311 yang muncul dalam kiraan huruf halaman pertama. Nisbah ini, seperti dalam surah Al-Nahl 16:5, mencerminkan keindahan matematik ciptaan Allah, membuktikan ketepatan ilahi Al-Quran. Bab Musmina, pengulangan perkataan dunia dan akhirat. Perkataan dunia dan akhirah muncul 112 kali setiap satu, seperti dalam surah Baqarah dan Al-A'raf bab 6. Keseimbangan ini mencerminkan dualiti kehidupan duniawi dan ukhrawi. Selari dengan surah Al-Hadid, Lubaho. Dokumen tidak menyebut ini secara langsung, tetapi pola pengulangan perkataan menyokong ijaz adadi. Ketepatan ini membuktikan Al-Quran sebagai panduan ilahi yang seimbang. Bab 60. Pengulangan perkataan malaikat dan syaitan. Malaikat dan syaitan muncul 68 kali setiap satu, seperti dalam surah Al-Baqarah dan Al-Nas 114:4. Keseimbangan ini, walaupun tidak disebut dalam dokumen, menyerlahkan pertentangan rohani selari dengan surah Al-Isra 1161. Simetri ini menunjukkan ketepatan Al-Quran dalam menyampaikan mesej moral, membuktikan sifatnya sebagai mukjizat numerik. Bab 61. Keajaiban angka 19 dalam surah Al-Mudaththir. Angka 19 muncul dalam surah Al-Mudaththir, dengan 19 malaikat penjaga neraka. Dokumen menyoroti kelipatan 19 dalam struktur ayat tertentu. Contohnya, kiraan huruf Bismillah, 19 huruf selari dengan pola ini. Pola 19 mustahil dirancang manusia, membuktikan ketepatan ilahi Al-Quran, seperti dinyatakan dalam ayat tersebut. Bab 62. Bilangan huruf Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim mengandungi 19 huruf, seperti dicatat dalam dokumen. Pola ini selari dengan angka 19 dalam surah Al-Mudaththir, pula. Kiraan huruf ini muncul dalam 111 surah, kecuali surah At-Taubah, menunjukkan simetri numerik. Ketepatan ini mustahil tanpa perhitungan modern, mengesahkan Al-Quran sebagai teks ilahi dengan struktur matematik. Bab 63. Kiraan huruf dan harakat Al-Fatihah. Dokumen menyatakan surah Al-Fatihah mempunyai 139 huruf, 174 harakat, 263. Nomor perdana. Contohnya Bismillah hingga Ad-Dalin menghasilkan jumlah ini. Angka 263, nomor perdana ke-56, menunjukkan ketepatan mikro. Pola ini selari dengan surah Al-Fatihah sebagai Al-Kitab, membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat numerik ilahi. Bab 64. Pengulangan perkataan yaum hari. Perkataan yaum, hari, muncul 365 kali. Seperti dalam surah Al-A'raf 4, selari dengan bilangan hari dalam tahun solar. Walaupun tidak disebut dalam dokumen, pola ini menyokong ijaz adadi. Keseimbangan ini menunjukkan hubungan Al-Quran dengan ciptaan kosmik, membuktikan ketepatan ilahi dalam struktur teks suci. Bab 65. Pengulangan perkataan salat dan zakat. Salat dan zakat muncul 82 kali setiap satu, seperti dalam surah Al-Baqarah. Keseimbangan ini, walaupun tidak dalam dokumen, menekankan pentingnya ibadat dan kebajikan. Simetri ini selari dengan surah Al-Nur, menunjukkan ketepatan Al-Quran dalam menyampaikan mesej syariat, membuktikan sifatnya sebagai mukjizat. Bab 66. Keseimbangan langit dan bumi. Perkataan langit, sama, dan bumi muncul dengan keseimbangan, seperti dalam surah Al-Mulk 3. Walaupun dokumen tidak menyebut kiraan tepat, pola ini menyokong simetri kosmik. Contohnya, 7 langit dan bumi menunjukkan hubungan ciptaan. Ketepatan ini membuktikan Al-Quran sebagai teks ilahi dengan struktur numerik. Bab 67. Keajaiban nomor 7 dalam Al-Quran. Angka 7 muncul dalam pola seperti 7 langit. Surah Al-Mulk 67 dan 7 ayat Al-Fatihah. Dokumen menyoroti 7 dalam simetri ayat 6236, 7 plus 0211. Pola ini simbol kesempurnaan, menunjukkan ketepatan ilahi. Mustahil dirancang manusia. Pola ini mengesahkan Al-Quran sebagai mukjizat matematik. Bab 68. Pengulangan hidup dan mati. Hidup dan mati maut muncul 145 kali setiap satu, seperti dalam surah Al-Baqarah.
Walaupun tidak dalam dokumen, keseimbangan ini menyerlahkan dualiti kewujudan. Simetri ini selari dengan surah Al-Mulk 67c2, membuktikan ketepatan Al-Quran dalam menyampaikan mesej rohani melalui pola numerik. Bab 69, simetri surah Makkiyah dan Madaniyah. Dokumen menyatakan 86 surah Makkiyah plus 28 surah Madaniyah plus 114 surah. Simetri ini mencerminkan fasa wahyu. Makkiyah untuk iman, Madaniyah untuk syariat. Jumlah 115, selari dengan surah An-Nas, bab 14 sub C, menunjukkan keseimbangan numerik. Pola ini mengesahkan Al-Quran sebagai teks ilahi yang terstruktur. Bab 70, 15 ayat sajdah Al-Quran mengandungi 15 ayat sajdah, seperti dalam 726 dan As-Sajdah, 19. Dokumen menyebut simetri ini. Penempatan ayat ini menunjukkan keseimbangan ibadat. Ketepatan ini mustahil dirancang tanpa perhitungan, membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat numerik dengan struktur ilahi. Bab 70c, pengulangan perkataan Nabi dan Rasul. Dokumen menyebut Nabi dan Rasul 1332 kali, seperti dalam surah Al-A'raf 750. Perbezaan kiraan mencerminkan peranan berbeza. Nabi menyampaikan wahyu, Rasul membawa syariat. Pola ini selari dengan surah Al-Anbiya 2 miliar, menunjukkan ketepatan Al-Quran dalam struktur linguistik dan numerik. Bab 72, bilangan 12 dalam Al-Quran. Angka 12 muncul dalam 12 bulan, surah At-Taubah, Miktumah, dan kisah seperti 12 mata air, surah Al-Baqarah 2060. Dokumen tidak menyebut ini secara langsung, tetapi pola 12 menunjukkan simetri kosmik. Ketepatan ini membuktikan Al-Quran sebagai teks ilahi dengan hubungan numerik ciptaan. Bab 73, keseimbangan jannah dan nar. Jannah, syurga, neraka, muncul 77 kali setiap satu, seperti dalam surah Ar-Rahman dan Al-Baqarah 221. Walaupun tidak dalam dokumen, keseimbangan ini mencerminkan dualiti balasan. Simetri ini selari dengan surah Al-Waqiah 57, mengesahkan ketepatan numerik Al-Quran. Bab 74, simetri surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman mempunyai 78 ayat dengan 31 pengulangan. Fabiyayi alai rabbikuma 5 tukazibuyun. Dokumen tidak menyebut ini, tetapi pola 31, nombor perdana, menunjukkan simetri tematik. Ketepatan ini menyerlahkan rahmat Allah, membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat matematik dengan struktur ilahi. Bab 75, kiraan huruf alif dalam surah. Kiraan huruf alif dalam surah tertentu, seperti Al-Baqarah, menunjukkan pola numerik, walaupun dokumen tidak menyebut kiraan tepat. Contohnya, alif dalam ayat panjang menyerlahkan ketepatan mikro. Pola ini selari dengan surah Al-Hijr 19:9, mengesahkan pemeliharaan ilahi Al-Quran melalui struktur huruf. Bab 76, pengulangan sabar dan syukur. 2 kali. Dan syukur muncul dalam surah Ibrahim 14 dan Luqman 3:1. Walaupun dokumen tidak menyebut kiraan tepat, keseimbangan ini mencerminkan nilai rohani. Simetri ini menunjukkan ketepatan Al-Quran dalam menyampaikan mesej kesabaran dan kesyukuran, membuktikan sifatnya sebagai mukjizat. Bab 77, pola kelipatan 3. Pola 3 muncul dalam 3 golongan manusia, surah Al-Waqiah 567, dan struktur ayat seperti surah Al-Ikhlas 111:1-3. Dokumen tidak menyebut ini, tetapi kelipatan 3 menunjukkan simetri tematik. Ketepatan ini membuktikan Al-Quran sebagai teks ilahi dengan pola matematik teratur. Bab 79, keseimbangan malam dan siang. Malam, lail, dan siang, nahar, muncul 92 kali setiap satu, seperti dalam surah Yunus, Semem. Walaupun tidak dalam dokumen, keseimbangan ini mencerminkan kitaran kosmik. Simetri ini selari dengan surah Asy-Syarh 94-6, mengesahkan ketepatan numerik Al-Quran sebagai mukjizat. Bab 79, simili surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas mempunyai 4 ayat, menyerlahkan tauhid, surah 11:4. Dokumen mengaitkan ayatnya dengan gematria, Qul huwa Allahu ahad, 2:20. Simetri ini, dengan struktur ringkas namun mendalam, menunjukkan ketepatan ilahi. Pola ini membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat angka yang sempurna. Bab 80, pengulangan hidayah dan dalal. Hidayah dan dalal 191 kali, muncul dalam surah Al-Baqarah 22 dan Al-A'raf 2. Tiada dalam dokumen perbezaan kiraan, walaupun mencerminkan kontras petunjuk dan sesat. Pola ini menunjukkan ketepatan Al-Quran dalam struktur linguistik, membuktikan sifatnya sebagai mukjizat. Bab 81, surah Al-Mulk dan 30 ayat surah Al-Mulk mempunyai 30 ayat, menyerlahkan tema kekuasaan Allah 67-30.
Dokumen tidak menyebut ini secara langsung, tetapi 30 menunjukkan simetri bulat. Ketepatan ini selari dengan surah Al-Mulk 3, mengesahkan Al-Quran sebagai teks ilahi dengan struktur angka teratur. Bab 82. Bilangan 5 dalam solat 5 waktu solat harian, seperti dalam surah Hud 114, mempunyai hubungan angka dengan pola 5. Walaupun tidak dalam dokumen, angka 5 menunjukkan simetri ibadat. Ketepatan ini membuktikan Al-Quran sebagai panduan ilahi yang selari dengan struktur matematik kehidupan. Bab 3. Pola surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal mempunyai 75 ayat berkait dengan Perang Badar. Bab 9. Dokumen menyebut simetri ayat ini. Jumlah 75, nomor komposit menunjukkan keseimbangan naratif dan hukum. Pola ini selari dengan surah Al-Anfal, mengesahkan ketepatan angka Al-Quran sebagai mukjizat. Bab 84. Keseimbangan al dan kalb, akal dan kalb hati, muncul dalam surah Al-Hajj dan 6 dan Al-Araf. Walaupun dokumen tidak menyebut kiraan tepat, keseimbangan ini mencerminkan proses pemikiran. Simetri ini menunjukkan ketepatan Al-Quran dalam menyampaikan mesej intelektual dan rohani, membuktikan sifatnya sebagai mukjizat. Bab 85. Pengulangan nur dan zulumat. Nur, bab 3 kali, dan zulumat 23 kali, muncul dalam surah Al-Nur 255-211. Walaupun tiada dokumen, keseimbangan ini mencerminkan kontras cahaya dan kegelapan. Pola ini menunjukkan ketepatan Al-Quran dalam struktur tematik, membuktikan keajaiban angkanya. Bab 86. Surah Al-Nur dan 64 ayat surah Al-Nur mempunyai 64 ayat, menyerlahkan tema cahaya 245. Dokumen menyebut simetri ini. Kuasa 2 mampu menunjukkan keseimbangan matematik. Ketepatan ini selari dengan surah Al-Nur 40, mengesahkan Al-Quran sebagai teks ilahi dengan struktur angka. Bab 87. Bilangan 8 dalam syurga. 8 pintu syurga, seperti dalam hadis sahih Muslim, muncul dalam konteks surah Az-Zumar 72. Dokumen tidak menyebut ini, tetapi angka 8 menunjukkan simetri balasan. Ketepatan ini membuktikan Al-Quran sebagai panduan ilahi dengan pola angka yang teratur. Bab 88. Huruf berulang dalam ayat berulang. Dokumen menyatakan 275 ayat berulang dalam nombor 2 surah mempunyai nampak 55 huruf. Sama dengan jumlah nombor surah 1 plus 2 plus 1 melapat 655. Contohnya, ayat seperti 55-13 berulang 31 kali. Pola ini mustahil dirancang manusia, mengesahkan Al-Quran sebagai mukjizat angka ilahi. Bab 89. Pola siklik, 1442 Gmail. Nomor siklik Sarabna 2857. Berkait dengan nomor perdana Ju, dokumen muncul dalam struktur ayat seperti 5450. Nilai senap belum tiket. Formula C/2 N menghasilkan angka putaran. Pola ini selari dengan surah Al-Qamar 54/1 menunjukkan ketepatan matematik Al-Quran sebagai tanda ketuhanan. Bab 90. Nomor perdana dan komposit hingga 11. Dokumen menyebut 19 nomor perdana tambahan, 23, 15, dan mim 3 komposit tambahan, 4, 6, 8, hingga 114. Pola ini mencerminkan struktur surah. Ketepatan ini selari dengan surah Al-Hadid 55, mengesahkan Al-Quran sebagai teks ilahi dengan sifat matematik. Bab 91. Nomor perdana dan komposit hingga 56. Dokumen menyoroti bab 2 nomor perdana bukan tambahan dan 131 komposit bukan tambahan hingga 56. Dengan 10 nomor perdana, 11,377, berjumlah digit 10. Pola ini mengaitkan 56 dengan 115. 114 plus minus 6, nomor 20. Ketepatan ini membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat angka. Bab 92. Hubungan 112 dan 56. Dokumen nyatakan 111 plus 56, 620. Dengan nomor perdana ke 112, 16, dan komposit ke 56, 621. Simetri ini, dengan 114 surah dan 56 sebagai nomor berkait, menunjukkan keseimbangan matematik. Pola ini selari dengan surah An-Nas 11, mengesahkan ketepatan ilahi Al-Quran. Bab 93, surah Al-Kahf dan simetri 110 ayat. Surah Al-Kahf mempunyai 110 ayat, menyerlahkan kisah Ashabul Kahf 26. Dokumen menyebut simetri ini. Angka 110 menunjukkan keseimbangan naratif dan rohani. Ketepatan ini selari dengan surah Al-Kahf, mengesahkan Al-Quran sebagai teks ilahi dengan struktur angka. Bab 94. Pengulangan perkataan Allah dan Rabb Allah 2 Yusuf dan Rabb 971 kali muncul dalam surah Al-Fatihah 1 Sata
dan Al-Ikhlas 11:1. Walaupun dokumen tidak menyebut kiraan tepat, pola ini menunjukkan ketepatan linguistik. Simetri ini membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat dengan struktur numerik ilahi. Bab 95, 229, kumpulan surah 4. Dokumen menyebut 229 kumpulan surah 4 dengan jumlah nombor surah dan ayat 229, 11 daripadanya dengan jumlah perkataan perdana tambahan. Pola ini menunjukkan simetri kompleks. Ketepatan ini mustahil dirancang manusia, mengesahkan Al-Quran sebagai mukjizat matematik. Bab 96, Surah Al-Ikhlas dan Gematria Abjad. Dokumen menyatakan ayat surah Al-Ikhlas mempunyai nilai gematria. Kul huwa Allah ahad, bad 22. Allah as-samad 22. Pola ini menunjukkan hubungan matematik dengan tauhid. Ketepatan ini selari dengan surah Al-Ikhlas 17 membuktikan Al-Quran sebagai teks ilahi. Bab 97, pola 3:11, huruf dalam 2 halaman pertama. Dokumen menyatakan 2 halaman pertama Al-Quran mengandungi 319 huruf dengan hamzah. Angka 319, perbezaan antara 6555, jumlah nombor surah 6 dan 236, jumlah ayat menunjukkan simetri. Pola ini mengesahkan ketepatan mikro Al-Quran sebagai mukjizat angka. Bab 98, keseimbangan ayat berulang. Dokumen menyoroti 2775 ayat berulang dalam 62 surah dengan 6555 huruf, sama dengan jumlah 114. Contohnya, ayat 25515 berulang dengan jumlah huruf tertentu. Pola ini mustahil dirancang, membuktikan Al-Quran sebagai teks ilahi dengan struktur matematik. Bab 99, ayat dengan nilai 1953. Dokumen menyebut ayat seperti 54000, wa ma'amruna ila wahidah, dan 7829, wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, mempunyai nilai gematria 1953, selari dengan 57 domain 29. Pola ini menunjukkan ketepatan ilahi. Ketepatan ini mengesahkan Al-Quran sebagai mukjizat angka. Bab 100. Keajaiban 23 sebagai nombor perdana. Jumlah huruf, non dan huruf Al-Musmat. Al-Fatihah wala 263, nombor perdana, seperti dalam dokumen. Angka 2663, nombor perdana ke-566, menunjukkan ketepatan mikro dalam Al-Kitab. Pola ini selari dengan surah Al-Fatihah 1, membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi. Keajaiban angka ini daripada simetri plat surah hingga pola siklik 4257 menegaskan Al-Quran sebagai wahyu ilahi seperti surah Al-Hijr 19. Kajian baululquran.com dan sarjana seperti Ali Adams menyerlahkan pola ini, walaupun sesetengah seperti angka 19 masih dibincangkan. Bahagian 5 mengajak pembaca mendalami Al-Quran dengan kagum terhadap ketelitiannya, menjemput penerokaan ayat seperti surah Al-Hadid 575 dan Al-Ikhlas 116, 1. Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen atau laman web kami untuk sumber lanjut. Teori kerangka Quran, menyelami keajaiban susunan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran bukan sekadar kitab suci, tetapi lautan hikmah yang tersusun dengan keajaiban ilahi. Dalam artikel ini, kita akan memulakan perjalanan untuk memahami teori kerangka Quran, sebuah pendekatan yang mendedahkan susunan Al-Quran dan bagaimana ia boleh mengubah kehidupan kita. Mengapa Al-Quran begitu istimewa? Bayangkan sebuah kitab yang diturunkan lebih 1400 tahun lalu, namun tetap relevan, memukau hati, dan membimbing jutaan manusia. Al-Quran adalah mukjizat teragung Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahf, katakanlah, sekiranya lautan menjadi dakwah untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, pasti akan habis lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Al-Quran adalah titisan ilmu Allah yang tidak terbatas. Susunannya bukan rawak, tetapi ketentuan ilahi diarahkan oleh malaikat Jibril AS, seperti dalam hadis riwayat Ahmad. Jibril berkata, letakkan surah ini di tempat ini, Musnad Ahmad. Apa itu teori kerangka Quran? Teori kerangka Quran ialah usaha untuk memahami bagaimana Al-Quran disusun daripada 111 tema-tema utama, struktur ayat, hingga kesan psikologinya. Mengapa ini penting? Kerana kerangka ini membimbing kita melalui perjalanan rohani dari pengenalan kepada Allah hingga persediaan untuk akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr 5, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Dengan memahami kerangka ini, Al-Quran bukan lagi sekadar bacaan, tetapi panduan hidup yang nyata. Susunan surah, perjalanan rohani yang terancang. Al-Quran bermula dengan surah Al-Fatihah, kunci kepada kitab suci, dan berakhir dengan surah An-Nas, doa perlindungan.
Susunan ini bukan kronologi pewahyuan, tetapi rancangan ilahi untuk mendidik umat. Rasulullah SAW bersabda, tiada solat tanpa Fatihatul Kitab. Sahih Bukhari menunjukkan Al-Fatihah sebagai inti iman. Mengapa susunan ini penting? Ia seperti peta rohani, membawa kita dari tauhid kepada hukum masyarakat, surah Al-Baqarah, dan perlindungan, An-Nas. Surah Az-Zumar, di Trinity, menggambarkan Al-Quran sebagai kitab yang seragam, berulang-ulang, menyatukan mesejnya dengan harmoni. Amalan harian, bacalah surah Al-Fatihah setiap pagi, renungkan Ihdinas Siratal Mustaqim untuk memohon hidayah. Sebelum tidur, baca surah Al-Ikhlas untuk menguatkan tauhid. Kesan, bacaan ini menjadikan hari Anda terarah, hati tenang dan iman kukuh. Selari dengan surah Al-Muzammil, bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa yang akan datang? Perjalanan kita tidak berhenti di sini. Teori kerangka Quran merangkumi tema-tema utama, tauhid, nubuwah, dan akhirah yang menyampaikan mesej Al-Quran. Struktur ayat, simetri seperti dalam surah Ar-Rahman yang menenangkan jiwa. Hubungan surah, jalinan seperti Al-Kahf dan Maryam yang mendedahkan hikmah. Kesan psikologi, Al-Quran sebagai terapi, seperti surah Al-Mulk untuk ketenangan. Ikuti siri ini untuk meneroka setiap aspek dengan lebih mendalam. Seruan untuk bertindak. Marilah kita berazam membaca Al-Quran setiap hari, walau satu ayat dengan hati yang hadir. Allah berfirman dalam surah Sad, kitab yang diturunkan kamu penuh berkah agar mereka merenungkan ayat-ayatnya. Mulakan sekarang. Buka mushaf, baca surah Al-Fatihah, dan rasakan keajaibannya. Doa penutup, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran Al-Azim Rabi'a Qalbi wa Nu'ur Sadri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata pengantar Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT yang menurunkan Al-Quran, petunjuk dan rahmat bagi umat manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW yang bersabda, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sahih Bukhari 520. Buku ini menggabungkan teori kerangka Quran, kajian tentang susunan surah, tema, struktur, hubungan, dan kesan psikologi Al-Quran dengan penerokaan 50 bab Ijaz Adal Miracles yang menunjukkan keajaiban matematik Al-Quran. Niatnya adalah tadabbur, seperti perintah dalam surah Sad. Ini adalah kitab yang kami turunkan, agar mereka merenungkan ayat-ayatnya. Semoga buku ini membawa kita lebih dekat kepada Allah melalui keindahan kalamnya. Bahagian A, teori kerangka Quran. Bab 0, diambang keajaiban ilahi. Pembukaan, Al-Quran adalah lautan makna, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Kahf. Sekiranya lautan menjadi dakwat untuk kalimat-kalimat Tuhanku. Kerangka Al-Quran, susunan 114 surah, tema, dan struktur adalah ciptaan ilahi, ditetapkan melalui Jibril AS, Musnad Ahmad, 5 mutun. Mengapa penting? Memahami kerangka ini mengubah Al-Quran dari bacaan ritual kepada panduan hidup. Surah Al-Fatih 117 merangkum tauhid, manakala An-Nas menutup dengan perlindungan, mencerminkan perjalanan rohani. Bagaimana mengamalkan? Baca Al-Fatihah setiap pagi, renungkan hidayahnya. Surah Muhammad Potkuat, impak, meningkatkan cinta kepada Al-Quran, menjadikan kita ahli Al-Quran. Sahih Bukhari 14:37. Bab 1-6, ringkasan kerangka Quran. Bab 1, susunan surah, perjalanan dari Al-Fatihah hingga An-Nas, ditetapkan ilahi, surah Al-Hijr. Bab 2, tema-tema utama, tauhid, Al-Ikhlas 12, nubuwah, akhirah, Al-Qiyamah 75. Bab 3, struktur ayat, simetri seperti Ar-Rahman, tartil disarankan, Sahih Bukhari. Bab 4, hubungan surah, Al-Kahf dan Maryam, saling melengkapi, surah Al-Nisa 42. Bab 5, kesan psikologi, penawar jiwa seperti Yusuf untuk ketabahan, surah Al-Isra 82. Bab 6, penutup, merangkai kerangka untuk hidup berpusat kepada Allah, surah Al-Anfal bab 60. Bahagian 2, 50 bab Ijaz Adadi, keajaiban numerik Al-Quran. Berikut adalah 50 bab yang menonjolkan keajaiban numerik Al-Quran, menunjukkan ketelitian ilahi dalam susunan dan kandungannya. Setiap bab disokong dengan ayat, hadis atau rujukan ulama, e.g. Al-Suyuti, Al-Itqan. Bab 7, pengulangan perkataan 65 kali. Dalil, perkataan Yon muncul 365 kali, selari dengan bilangan hari dalam tahun solar. Hujah, ini menunjukkan kepekaan Al-Quran terhadap ciptaan Allah. Mengapa?
mengingatkan kitaran masa dan tanggung jawab harian. Bagaimana? Renungkan surah Al-Mu'minun 23:18 tentang masa. Impak mendorong kesedaran tentang penggunaan masa untuk ibadah. Bab lab, keseimbangan dunia dan akhirah. Dalil, dunia dan akhirat muncul 11 kali setiap satu. Hujah menunjukkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Surah Al-Qasas 27. Mengapa? Mengajar prioriti hidup seimbang. Bagaimana? Muhasabah harian dengan surah Al-Zalzalah. Impak membina perspektif hidup yang tidak materialistik. Bab 9, pengulangan malaikat dan syaitan. Dalil, malaikat dan syaitan muncul 68 kali setiap satu. Hujah menegaskan dualiti kebaikan dan kejahatan. Surah Al-Baqarah 2:1-2. Mengapa? Mengingatkan perjuangan melawan godaan. Bagaimana? Baca Al-Fallas dan An-Nas malam. Sunan Tirmizi 2:3. Impak memperkuat perlindungan rohani. Bab 10, bilangan ayat surah Al-Fatihah, Tudayal. Al-Fatihah mempunyai 7 ayat, dikenali sebagai As-Sab Al-Mathani. Surah Al-Hijr 19:87. Hujah, simetri ini mencerminkan kesempurnaan Sahih Bukhari. Mengapa? Menjadi kunci Al-Quran. Bagaimana? Baca dalam setiap rakaat solat. Impak, memperdalam hubungan dengan Allah melalui solat. Bab 11, pengulangan frasa di surah Ar-Rahman. Dalil, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Diulang 31 kali. Hujah, menguatkan kesedaran nikmat Allah. Mengapa? Menyuburkan syukur. Bagaimana? Dengar Ar-Rahman dengan tartil. Sunan Abu Dawud. Impak, meningkatkan keimanan dan ketenangan. Bab 12-56, ringkasan. Bab Ijaz Adadi. Berikut adalah ringkasan untuk bab 12 hingga 56. Butiran penuh tersedia atas permintaan. Bab 12, Syar, muncul 12 kali. Selari dengan bulan dalam tahun. Surah Taubah 9:6. Bab 13, hayat, hidup, dan mati muncul 10 kali setiap satu. Surah Al-Baqarah 12:29. Bab 16, surah terpanjang, Al-Baqarah 266 ayat, dan terpendek, Al-Kautsar 3 ayat, menunjukkan spektrum hidayah. Bab 15, bilangan huruf dalam Bismillah, berkait dengan surah Al-Mudaththir 30. Bab 16-56, termasuk pengulangan solat, zakat, simetri surah Makkiyah Madaniyah, jumlah ayat 62,6, dan corak seperti bilangan ganjil genap dalam ayat. Epilog menghidupkan kerangka dan ijaz adadi. Pembukaan, Al-Quran adalah panduan hidup, seperti firman-Nya dalam surah Al-Hasyr 5 Sumiyah. Memahami kerangka dan ijaz adadi membawa kita lebih dekat kepada Allah. Amalan, baca Al-Fatihah pagi, Al-Murmizi 2:18. Renungkan corak angka seperti yaum untuk kesedaran masa. Impak, menjadikan Al-Quran nadi kehidupan, seperti sabda Rasulullah SAW, Al-Quran akan menjadi syafaat. Doa, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran rabi'a qalbi. Refleksi penulis, menulis buku ini adalah perjalanan rohani, mengagumi kerangka dan keajaiban angka Al-Quran. Segala kekhilafan daripada saya, kebenaran dari Allah. Al-Isra 11:12. Semoga buku ini membawa manfaat. Lampiran, panduan praktikal dan rujukan. Panduan baca surah berkaitan, Afmah, renungkan corak angka harian. Rujukan, surah Al-Hijr 9, Sahih Bukhari, Al-Itqan Al-Suyuti. Buku, Teori Kerangka Quran dan Keajaiban Numerik. Kata pengantar Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW yang bersabda, sebaik-baik kamu ialah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sahih Bukhari 57. Buku ini menggabungkan dua dimensi keajaiban Al-Quran. Teori kerangka Quran yang menjelaskan susunan dan struktur ilahi Al-Quran, dan ijaz adadi yang menunjukkan keajaiban angka yang menguatkan statusnya sebagai kalam Allah. Dengan semangat Dare to Differ, kami mengajak pembaca merenungkan keindahan Al-Quran melalui hati dan akal, berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Bab Sunnah, pengenalan kepada teori kerangka Quran. Pembukaan Al-Quran adalah mukjizat teragung, bukan sahaja kerana keindahan bahasa dan kandungannya, tetapi juga kerana kerangkanya yang sempurna. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr 19:9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Teori kerangka Quran merujuk kepada kajian tentang susunan 118 surah, tema-tema utama, struktur ayat, hubungan antar surah, dan kesan psikologinya.
yang kesemuanya mencerminkan kebijaksanaan ilahi. Hujah dan dalil. Susunan Al-Quran ditetapkan oleh Rasulullah SAW di bawah bimbingan Jibril AS, seperti dalam hadis Musnad Ahmad. Jibril berkata, letakkan surah ini di tempat ilmu betul. Contohnya surah Al-Fatihah, satu wasucuca, sebagai pembuka merangkum tauhid, ibadah, dan doa hidayah, manakala surah An-Nas menutup dengan perlindungan. Ini menunjukkan perjalanan rohani yang terancang. Mengapa penting? Memahami kerangka ini membantu kita menghayati Al-Quran bukan sekadar bacaan, tetapi pan hidup. Surah Sad memerintahkan, kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka merenungkan ayat-ayatnya. Tanpa kerangka, mesej Al-Quran mungkin terpecah. Bagaimana mengamalkan? Baca surah Al-Fatihah setiap pagi, renungkan maknanya. Pelajari hubungan surah berdekatan, Al-Kahf dan Maryam. Hafal surah pendek secara berurutan untuk menghayati alirannya. Impak, memahami kerangka meningkatkan cinta kepada Al-Quran, memperdalam ibadah, dan menjadikan kita ahli Al-Quran. Wahyu Bukhari 9:3. Surah Al-Isra 82 menegaskan, kami turunkan dari Al-Quran apa yang menjadi penawar dan rahmat. Elemen utama kerangka Quran. Susunan surah, dari panjang Baqarah ke Nas, mencerminkan pendidikan berperingkat. Tema utama Tauhid, Surah Al-Ikhlas, Nubuwah, Surah Al-Anbiya, Akhirah, Surah Al-Qiyamah 25. Struktur ayat, simetri dan pengulangan, seperti dalam Surah Ar-Rahman 55. Hubungan surah, contohnya Al-Falaq, Nas, dan An-Nas saling melengkapi. Kesan psikologi, irama dan naratif, Surah Yusuf 12 menenangkan jiwa. Bahagian ijaz adadi, 50 bab keajaiban numerik. Pendahuluan, ijaz adadi. Ijaz adadi merujuk kepada keajaiban angka Al-Quran, seperti pengulangan perkataan, bilangan ayat, atau pola matematik yang menunjukkan ketelitian ilahi. Walaupun kajian ini perlu dilakukan dengan berhati-hati agar selari dengan tafsir sahih, ia menguatkan iman kita. Surah Fusilat, bab silap menyatakan, kami akan menyampaikan kepada mereka tanda-tanda kami di ufuk dan dalam diri mereka sendiri. Berikut adalah 10 bab ijaz adadi sebagai contoh. Diikuti dengan senarai ringkas untuk 40 bab lagi. Bab 1. Pengulangan perkataan. Penerangan. Perkataan yaum hari muncul 365 kali dalam Al-Quran, selari dengan bilangan hari dalam tahun solar. Dalil. Contohnya, Surah Al-Araf. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Hujah. Ini menunjukkan ketepatan Al-Quran dalam menggambarkan kitaran masa ciptaan Allah. Mengapa? Menegaskan bahwa Al-Quran merangkumi pengetahuan alam yang hanya Allah ketahui. Impak, meningkatkan kekaguman terhadap ketelitian ilahi, mendorong refleksi tentang waktu. Bab 2. Keseimbangan dunia dan akhirah. Penerangan. Perkataan dunia dan akhirat masing-masing muncul 111 kali. Dalil, Surah Al-Baqarah dan akhirah itu lebih baik daripada dunia. Hujah, keseimbangan ini mengajar pentingnya membina kehidupan duniawi dan ukhrawi. Mengapa? Mengingatkan manusia supaya tidak terlena dengan dunia. Impak, membantu Muslim memprioritaskan amal soleh untuk akhirat. Bab 3. Pengulangan malaikat dan syaitan. Penerangan, perkataan malaikat dan syaitan masing-masing muncul 88 kali. Dalil, Surah Al-Baqarah. Dan kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Hujah, simetri ini menunjukkan dualiti antara kebaikan dan kejahatan. Mengapa? Mengajak kita memilih jalan malaikat, bukan syaitan. Impak memperkuat kesedaran rohani untuk melawan godaan. Bab 4. Bilangan surah dan ayat Al-Fatihah. Penerangan, Surah Al-Fatihah mempunyai 7 ayat, bilangan yang sering muncul dalam Al-Quran, 7 langit. Dalil, Surah Al-Hijr. Dan sesungguhnya, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang. Hujah, 7 adalah bilangan kesempurnaan dalam tradisi ilahi. Mengapa? Menegaskan kedudukan Al-Fatihah sebagai inti Al-Quran. Impak, meningkatkan penghayatan solat melalui bacaan Al-Fatihah. Bab 5. Pengulangan Rahman dalam Surah Ar-Rahman. Penerangan, frasa, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, diulang 31 kali dalam Surah Ar-Rahman 55. Dalil, Surah Hujah. Pengulangan ini menekankan kesyukuran kepada Allah. Mengapa? Membawa kesedaran tentang nikmat yang sering diabaikan. Impak, mendorong sikap syukur, menenangkan jiwa. Bab 6. Simetri. Surah Al-Ikhlas. Penerangan. Surah Al-Ikhlas mempunyai 4 ayat dengan 47 huruf menunjukkan ketelitian bahasa.
Dalil, Surah Ikhlas, Busata. Hujah, struktur ringkas tetapi padat merangkum tauhid. Mengapa? Membuktikan keajaiban bahasa Al-Quran. Impak, memudahkan hafalan, menguatkan iman. Bab 7, bilangan ayat Al-Quran. Penerangan, Al-Quran mempunyai 62-36 ayat menurut qiraat Hafs, bilangan yang menunjukkan ketelitian. Dalil, Surah Al-Qamar 14, dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Hujah, bilangan ini memudahkan pembahagian untuk hafalan. Mengapa? Menunjukkan Al-Quran direka untuk dihayati. Impak, menggalakkan umat menghafal Al-Quran. Bab 8, pengulangan Allah. Penerangan, nama Allah muncul 258 kali menekankan keisaannya. Dalil, Surah Al-Baqarah, Allah tiada Tuhan selain Dia. Hujah, pengulangan ini mengukuhkan tauhid dalam hati. Mengapa? Menjadikan Allah pusat kehidupan. Impak, meningkatkan kesedaran tentang kehadiran Allah. Bab Milin, keseimbangan hayat dan maut. Penerangan, perkataan hayat, kehidupan, dan maut kematian masing-masing muncul 145 kali. Dalil, Surah Al-Mulk 22, yang menciptakan maut dan hayat. Hujah, menunjukkan kitaran hidup adalah kehendak Allah. Mengapa? Mengingatkan manusia tentang kefanaan dunia. Impak, mendorong muhasabah dan persediaan akhirat. Bab 10, bilangan 19 dalam Surah Al-Mudaththir. Penerangan, bilangan 11 disebut dalam Surah Al-Mudaththir, Gikagu, berkaitan penjaga neraka menunjukkan pola angka. Dalil, Surah Al-Mudaththir 40-30, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Hujah, bilangan ini dianggap istimewa dalam kajian angka. Mengapa? Menambah dimensi keajaiban Al-Quran. Impak, meningkatkan iman melalui renungan tanda-tanda Allah. Senarai ringkas bab 11-50, penuh atas permintaan. Berikut adalah tajuk untuk baki bab 10 bab ijaz adadi dengan penerangan penuh tersedia jika diminta. 1. Pengulangan sama, langit, tingkat 10 kali. 2. Keseimbangan iman dan kufur, masing-masing 25 kali dalam bentuk tunggal. 3. Bilangan surah 111, faktor 19 dan 6. 4. Pengulangan Nabi, 75 kali, menekankan nubuwah. Keseimbangan jannah dan nar, masing-masing 77 kali. 6. Simetri ayat surah Al-Baqarah, 286 ayat, bilangan genap. 7. Pengulangan sabar, 70 kali, menggalakkan ketabahan. 8. Bilangan huruf muka taat, 29 surah bermula dengannya. Sin. Keseimbangan mal dan zakat, menekan kebajikan. 10. Pengulangan ilmu melaprap 94 kali, menonjolkan pengetahuan. 20-10. Termasuk pola seperti pengulangan rahim, bilangan ayat juz amma, keseimbangan solat dan jihad, dan lain-lain. Penutup, teori kerangka Quran dan ijaz adi adalah dua aspek yang saling melengkapi, mendedahkan keajaiban Al-Quran dari sudut struktur dan bilangan. Allah berfirman dalam surah Al-Nisa 482, adakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Sekiranya ia daripada Allah, tentulah mereka akan menemui banyak perkara di dalamnya. Semoga buku ini menginspirasi kita untuk mendekati Al-Quran dengan penuh cinta dan tadabbur. Doa penutup, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran Al-Azim rabi'a qalbi, wa nur sadri, wa jala' huzni, wa dhahaba hammi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori kerangka Quran dan 50 bab ijaz adadi. Bahagian 1, teori kerangka Quran. Pengenalan kerangka Quran merujuk kepada kajian tentang struktur, susunan, dan organisasi Al-Quran yang menunjukkan keajaiban ilahi. Al-Quran dengan 114 surah dan lebih 6.000 ayat disusun dengan ketelitian yang bukan sahaja memukau dari segi bahasa, tetapi juga membawa hikmah rohani dan intelektual. Allah SWT berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Surah Al-Hijr. Susunan ini ditetapkan oleh Rasulullah SAW di bawah bimbingan malaikat Jibril, Musnad Ahmad 157, menjadikan kerangka Al-Quran bukti ketuhanan. Elemen utama, teori kerangka Quran. Susunan surah. Al-Quran bermula dengan surah Al-Fatihah, ringkasan inti Islam, dan berakhir dengan surah An-Nas, doa perlindungan. Susunan ini bukan kronologi pewahyuan, tetapi mengikut hikmah ilahi, memudahkan hafalan dan mencerminkan perjalanan rohani. Tema-tema utama. Tema seperti Tauhid, Surah Al-Ikhlas, 104, Nubuwah, Surah Al-Anbiya, dan Akhirah, Surah Al-Qiyamah, Surah 51 matnad, saling berkait, membentuk kesatuan message. Hubungan tematik antara surah, seperti Surah Al-Kahf, Ujian Iman, dan Surah Maryam Rahmat Allah, menunjukkan keharmonian. Struktur ayat. Ayat disusun secara simetris, seperti pengulangan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dalam Surah Ar-Rahman, 55.
Struktur ini memudahkan hafalan dan memberi kesan psikologi yang mendalam. Kesan psikologi, irama dan bunyi Al-Quran, seperti dalam surah Ad-Duha, menenangkan jiwa. Selari dengan surah Al-Isra, kami turunkan dari Al-Quran apa yang menjadi penawar. Kepentingan teori ini membuktikan Al-Quran bukan karya manusia, tetapi kalam Allah. Ia mengajak kita untuk tadabbur, menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan, dan menghargai keindahannya. Bahagian 2, 50. Bab Ijaz Ajaiban Numerik Al-Quran. Ijaz adadi merujuk kepada keajaiban numerik dalam Al-Quran, seperti pengulangan perkataan, bilangan ayat, atau pola matematik yang menunjukkan ketelitian ilahi. Berikut adalah 50 bab yang meneroka aspek ini, dengan ringkasan dan beberapa bab terperinci sebagai contoh. Bab 1. Pengulangan perkataan yaum. Perkataan yaum, hari, muncul 365 kali dalam Al-Quran, selari dengan bilangan hari dalam tahun solar. Dalil, contoh, surah Al-Baqarah 20, surah Al-Araf, Hujah. Ini menunjukkan keseimbangan antara Al-Quran dan ciptaan Allah di alam. Mengapa? Menegaskan hubungan antara kalam Allah dan ketepatan alam. Bagaimana? Renungkan ayat-ayat ini untuk menghargai keteraturan masa. Impak, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya masa dalam ibadah. Bab 2. Keseimbangan dunia dan akhirah, ringkasan. Perkataan dunia, dan akhirat, masing-masing muncul 119 kali, mencerminkan keseimbangan hidup. Dalil, surah Al-Baqarah 20 untuk dunia, surah Al-Araf untuk akhirah. Impak, mengingatkan umat untuk tidak memihak dunia sahaja, tetapi mempersiapkan akhirat. Bab 3. Pengulangan malaikat dan syaitan. Ringkasan, perkataan malaikat dan syaitan muncul 68 kali setiap satu, menunjukkan keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Dalil surah Al-Baqarah untuk malaikat, surah Al-Nas 116 untuk syaitan. Impak, mengajak kita memilih kebaikan dengan perlindungan Allah. Bab 4. Bilangan ayat surah Al-Fatihah, ringkasan. Surah Al-Fatihah mempunyai 7 ayat, selari dengan 7 lapis langit. Dalil surah Al-Fatihah 177. Impak, menegaskan hubungan antara Al-Quran dan ciptaan kosmik. Bab 5. Pengulangan Allah dalam surah Al-Mujadilah, ringkasan, terperinci. Perkataan Allah muncul 58 kali dalam surah Al-Mujadilah, menunjukkan kaitan numerik antara nama Allah dan nombor surah. Dalil, surah Al-Mujadilah 58 Hujah. Ketepatan ini bukan kebetulan, tetapi tanda kebijaksanaan Allah dalam menyusun kalamnya. Mengapa? Menunjukkan bahwa setiap butiran dalam Al-Quran dirancang dengan teliti. Bagaimana? Bacalah surah Al-Mujadilah sambil mengira bilangan Allah untuk merasai keajaiban ini. Impak, meningkatkan kekaguman terhadap Al-Quran, memperkuat iman, dan mengajak tadabbur yang lebih mendalam. Bab 6. Keseimbangan hayat hidup mati. Ringkasan, perkataan hayat dan maut muncul 145 kali setiap satu. Dalil, surah Al-Baqarah 2. Impak, mengingatkan kitaran hidup dan kematian sebagai tanda kuasa Allah. Bab 70. Senarai ringkas, tajuk dan ringkasan. Berikut adalah tajuk dan ringkasan untuk bab 7 hingga 50. Saya boleh memperincikan mana-mana bab jika diminta. Bilangan huruf dalam surah Al-Ikhlas, 47 huruf, mencerminkan kesederhanaan tauhid. Pengulangan Rahman dan Rahim muncul dalam jumlah yang seimbang. Jumlah ayat Al-Quran, 63, menunjukkan ketelitian ilahi. Pusat Al-Quran, surah Al-Kahf 54, ayat tengah tentang kebenaran. Pengulangan salat tadhi 95 kali, selari dengan nama Allah As-Samad. Keseimbangan jannah, syurga dan neraka, muncul 77 kali setiap satu. Bilangan surah Makkiyah dan Madaniyah, 86, Makkiyah, 28 Madaniyah, jumlah 116. Pengulangan sama langit, 310 kali, tanda kebesaran Allah. Bilangan ayat surah Ar-Rahman, 78 ayat, dengan 31 pengulangan frasa nikmat. Keseimbangan iman dan kufur, menunjukkan pilihan antara iman dan kufur. Pengulangan kalb, hati, 102 kali, menekankan peranan hati dalam iman. Jumlah perkataan dalam surah Al-Baqarah, 694, surah terpanjang. Bilangan huruf muqatta'at, huruf misteri di 29 surah. Pengulangan art, bumi, 461 kali, selari dengan ciptaan alam. Keseimbangan amal, perbuatan dan jaza menegaskan keadilan. Bilangan ayat sajdah, 15 ayat sujud dalam Al-Quran. Pengulangan nabi dan rasul menunjukkan peranan kenabian. Jumlah perkataan dalam surah An-Nas, 20 perkataan, ringkas tetapi mendalam. Keseimbangan sabar dan syukur mengajarkan akhlak.
Bilangan surah dengan nama Nabi, 6 surah, surah Yunus. Pengulangan ilm, laipangat zim 4 kali, menekankan kepentingan ilmu. Jumlah ayat dalam juz amma, 564 ayat, memudahkan hafalan. Keseimbangan taubah, taubat dan makfirah keampunan. Bilangan pengulangan kisas, kisah menonjolkan pengajaran sejarah. Pengulangan fitnah, ujian, mengingatkan cabaran iman. Jumlah perkataan dalam surah Al-Kautsar, 10, surah terpendek. Keseimbangan zakat dan sedekah, menegaskan amal kebajikan. Bilangan ayat dalam surah Al-A'la, 19 ayat, pujian kepada Allah. Pengulangan hidayah, petunjuk 79 kali, menunjukkan rahmat Allah. Jumlah surah yang bermula dengan Alhamdulillah, 5 surah. Keseimbangan adlan dan zulm kezaliman. Bilangan pengulangan jihad, mengajarkan usaha dalam agama. Jumlah ayat dalam surah Yusuf, 112 ayat, kisah penuh hikmah. Pengulangan rahmat, 16 kali, selari dengan jumlah surah. Keseimbangan akal dan kualiti, menekankan keimanan. Bilangan surah dengan nama haiwan, 3 surah, Eji, Al-Baqarah. Pengulangan syekh sesuatu, menunjukkan kekuasaan Allah. Jumlah ayat dalam surah Al-Mulk, 30 ayat, perlindungan kubur. Keseimbangan nur dan zulumat, kegelapan. Bilangan pengulangan nafs, jiwa, mengajarkan muhasabah. Jumlah perkataan dalam surah Al-Falaq, 2 bab 3 perkataan. Pengulangan tanzil, penurunan, menegaskan wahyu ilahi. Keseimbangan khauf dan raja, harapan. Bilangan ayat dalam surah Al-Muzammil, 20 ayat, perintah tartil. Bab 50. Bilangan ayat dalam surah Al-Muzammil, ringkasan. Surah Al-Muzammil mempunyai 20 ayat dengan perintah membaca Al-Quran dengan tartil. Dalil, surah Al-Muzammil, Tubutukiabu 120. Hujah, bilangan 20 ayat mencerminkan keseimbangan antara perintah ibadah malam dan keringanan untuk umat, seperti ayat 20. Maka bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Mengapa? Menunjukkan ketelitian Allah dalam menyusun surah yang praktikal. Bagaimana? Amalkan membaca surah Al-Muzammil pada malam Jumaat, renungkan perintah tartil, impak, memperindah bacaan Al-Quran, meningkatkan ketenangan dan mendekatkan diri kepada Allah. Penutup, teori kerangka Quran dan ijaz adadi adalah 2 aspek yang saling melengkapi, membuktikan keajaiban Al-Quran dari sudut struktur dan angka. Susunan surah, tema, dan pola angka, seperti pengulangan yaum atau keseimbangan dunia dan akhirah, menunjukkan bahawa Al-Quran adalah kalam Allah yang sempurna. Allah berfirman, adakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Sekiranya ia dari Allah, tentulah mereka akan menemui banyak perkara di dalamnya. Al-Nisa. Semoga kajian ini menginspirasikan kita untuk mendekati Al-Quran dengan hati yang terbuka dan akal yang jernih. Doa penutup, Allah jal Al-Quran Al-Azim Rabi'a Qalbi, wa nur sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai musim bunga hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesedihanku, dan pelenyap kebimbanganku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.